Okay, Assalamualaikum semua pelajar, kepada pelajar cikgu 1, KIQ 1 dan 1 ya. Okay, terima kasih sebab masih lagi bersiaran bersama cikgu. Okay. Hari ini kita ada 10 orang bersama kita. Bila cikgu sebut nama sikit, kita ada Hafiz tadi, dah tak ingat dah. Hari-hari pun tak ingat siapa dia. Oh, Danish. Welcome Danish. Okay, kita ada Farhat, kita ada Hidayah, cikgu tak ingat siapa dia. Nur Hayati pun cikgu tak ingat siapa dia. Shasha dan Shema Siva, cikgu tak ingat siapa dia. Tashana, Steven. Okay, yang paling latest yang join kita sekarang ialah Danish Ang lah. Okay. Okay, cuma cikgu nak pesan dekat sini untuk nak pastikan cikgu punya skrin ni sentiasa dipaparkan di handphone kamu atau di laptop kamu. Kamu kena pin cikgu punya screen. So for the, kalau handphone you just touch dekat nama cikgu tu kan. Letak touch kat situ and then mungkin ditanya kot pin. Jadi kamu kena pin cikgu. Okay. Pin tu dia macam bentuk macam ni. Macam bentuk pin tu. Bentuk macam ni. Macam tu. Okay. Alright. So semua sihat lah. Semua sihat ke? Sihat. Okay, Alhamdulillah. Alright. Okay, so hari ni kita akan belajar tentang macam mana ungkapan algebra ni kita nak campur, nak tolak, nak darab, nak bahagi. Ni so the next one lah. Okay, so kita akan buat yang campur tolak dulu. Okay. Alright, so kita sini ada contoh, dia ada bagi contoh macam ni dekat sini. Okay. Jadi kalau you perhatikan soalan ni, mula-mula perhatikan soalan ni dia ada kurungan. Satu kurungan di sini, satu lagi di sini. Okay. Cikgu tinggikan sekejap. Okay. Nampak dia ada sini dua kurungan. This one and this one. Kalau kamu ingat masa bab 1 cikgu ajar kamu bila ada kurungan kita kena orang kata apa? Get rid kan? Kita kena buang kurungan tu, betul tak? Tapi dia ada syarat yang kita kena patuhi. Syarat yang cikgu kata nepo, popo, pone apa semua tu lah. Okay. Okay, so sebelum kita buat benda ni, okay, let me give a nombor yang mudah sikit lah. Sebab cikgu nak kaitkan dengan Jubin ni atau tals yang cikgu buat ni. Okay. So cikgu akan tukar sikit. Tapi kalau kamu tengok sini, soalan ni lah operasi campur, nampak? Dan yang ini operasi campur and tolak. Dia ada macam 1, 2, 3 macam tu. Okay, so cikgu nak buat dulu cikgu ubah sikit, ubah suai sikit soalan. Okay. So contoh 8. Okay, tapi cikgu ubah sikit suai sikit. So cikgu ambil katalah yang 3x ni, cikgu ambil x saja, tambah yang ni 2y, okay, tambah ini ambil 3x dan tolak y tu bolehlah kita buat y juga dan tolak 3. Okay, so I'm using the same format.
Cuma nilai yang 3, 5 ni cikgu kurangkan sikit. Sebab kalau cikgu follow itu nanti banyak kertas cikgu nak kena guna. Okay. So, let me introduce first kertas-kertas yang cikgu buat ni. Okay. So, cikgu tak nak panggil dia kertas sekarang ni. Cikgu akan guna perkataan TILES ataupun Jubin. Okay. Alright, kita kata apa, kena pasti dulu ini apa dia, kenapa cikgu buat 3 size. Okay. Okay. Now, first cikgu mesti terangkan pada kamu jubin ni jubin yang size, yang apa panggil, yang ukuran dia macam mana. Okay. Kita tengok ini dulu. So yang ni sebabkan dia kalau tengok ni dia square, dia segi empat sama kan. Kalau kita lipat ni nampak dia segi empat sama kan. Jadi cikgu labelkan dia punya ni TC ni. Okay, ni sebagai unit, satu unit, satu. Okay, so ni pun satu. So panjang dan panjang ni satu. Maka dari itu kita akan dapat luas dia, luas cikgu tunjuk kat sini lah. Luas dia akan dapat satu, sebab satu dan satu, satu. Makna this is tile yang luas dia satu. So for all this, satu. Faham tak? Okay. Kalau kata kamu tak ada printer, okay. Nanti kalau cikgu hantar, kalau kamu tak ada printer, kamu boleh, if you have this, okay, abang ni, sticky note ni, okay, you can do this. So cikgu cek tadi guna yang ni lah. Untuk yang satu ni cikgu just lipat macam ni. Kan? This one ni, cikgu lipat supaya dia kena dekat sini. Then cikgu potong. So I will get a square. That's how I do. Okay. Okay, lepas tu. Okay, lepas tu that is tiles yang dia punya area is 1. Okay. Now, untuk yang ni pula, okay, since this is 1, betul tak? Is 1. So, this is also 1 lah. Okay. And this is also 1. Okay. Boleh tak kalau cikgu nak ambil 2? Boleh, tapi kita sedang buat satu tiles, basic tiles. Basic yang asas. Contoh macam kalau kita nak buat pembaris, panjang macam tu, tapi kita kena ada unit asas bagi pembaris, which is 1 cm, 1 cm, 1 cm, you know. Kalau pembaris tu inches, inci, so you kena ada pembaris yang unit yang paling kecil is inches. Macam tu, macam ni lah. Ini belah sini ni cm, so you kena ada this satu unit ni. Kalau macam inches pula, dia mesti ada satu unit macam ni. Tak nampak? Macam ni, inches. Kalau cm macam ni. Kalau kita nak buat measuring tape, tapi you tak boleh just measuring tape tanpa ada unit kecil kan. Okay. Kenapa cikgu ada measuring tape? Kenapa? Rasa-rasa kenapa cikgu boleh ada measuring tape? Adakah cikgu seorang tukang jahit? Rahsia. Okay, now, so since I have two different size, okay,
Two different sizes. Jadi cikgu ingat tak yang kes Puan Kavita kan dengan apa yang derma RM50 tu? Jadi I have two different one. Jadi yang ini cikgu apa kata cikgu letak dia sebagai panjang dia ni X lah. Which you don't know berapa lah kan. And since yang ini dia tak sama, so cikgu label ni sebagai Y. Macam tu. So sini panjang dia X, ini panjang 1. So kita akan dapat tiles yang luas dia berapa? X. Kan? Sebab X darab 1. X darab 1. X. Betul tak? Kan? X darab 1. X lah. Macam mana cikgu dapat X? Macam ni. 1 darab 2. 2 kan? 1 darab 3. 3 kan? 1 darab X. Nampak kalau 1 darab dengan whatever number, you get back that number kan? 1 times 2. So you get back the number that you multiply. So if I multiply with X, I will get X juga. Okay, faham tak? So this is X. Okay. Jadi yang ni akan jadi Y. Okay, so now I have tiles yang luas dia X and tiles yang luas dia Y. And also I have tiles yang luas dia 1. Okay. Kejap cikgu tengah label semua ni. Okay. Cikgu harap kamu tak ada kata cikgu tapi cikgu susah buat benda ni. Because I want you when you learn maths, you just don't look maths as a numbers and alphabet. Because maths ni dia bukannya asalnya dia datang pada nombor. Okay, dia asal datang daripada real life situation. Jadi tak usah cikgu cuba sedaya upaya cikgu. Bila cikgu ajar, cikgu akan kaitkan dengan ni. Okay, macam so sekarang ni all these tiles we are talking about dia punya area lah. Cikgu dah label semua ni X. Okay, alright. So let's have a look at this. Okay. Ada satu lagi konsep yang cikgu nak kamu gunakan, yang mana cikgu dah introduce kat kamu masa cikgu ajar bab 1. Kamu ingat tak macam ni? Kalau kita ada 2, okay, and then tolak 3. So kamu ingat tak cikgu buat macam ni? 2 ni, this is positive, so I use white dot, titik putih ni, bulatan putih, okay. And kalau untuk minus 3 ni, cikgu guna bulatan warna yang berlorek. Ingat tak? Bab 1. Ingat tak? Okay. Jadi, memang kamu tahulah jawapan di sini. Kamu tahu 2 tolak 3 is negatif 1 kan? Okay, but I show you through presentation of the dots. And I also show you guna garis nombor kan? Which I had that recorded. Tapi tak adalah.
Okay, jadi lepas tu cikgu tunjukkan macam mana kita boleh dapat length satu. So by pairing. Okay, kita pair. You pair the dot. Okay, you pair. P-A-I-R. Atau kita pasangkan. Kita pasangkan. Kita pasangkan. Okay. So ini dia ada pasangan dia. Slashkan dia. Ini ada. Okay. Tapi yang tak ada. Ini tak ada. So ini hasil dia. So hasil dia is one black dot which is negatif 1. Ingat tak yang ini? Okay, so this konsep akan digunakan dalam perbincangan kita ni. Okay, alright. Okay, now this one, x plus 2y ni is in one bracket. So I'm going to macam mana cikgu nak buat ni? Tak apalah, cikgu lori ni. Okay, so maksudnya macam ni lah. What I'm trying to say is that since kita ada guna yang black macam ni, jadi cikgu punya ni kalau kata yang the white one will be this one, okay, and the black one will be the other side. Faham tak? Will be this side. Okay, so the one yang cikgu lorek ni is the black one. Okay. Yang tak dilorek is the positive. Okay. So all the one yang cikgu black ni is the negative. Boleh ya? Okay. So yang ni, yang tak shaded ni is the positive. Okay. Same case for this one. Okay. So let me do this first. X plus 2y. So X is positive. Jadi cikgu guna yang ni hal lah. Okay. And then you add tu maknanya I take another y ni 2. Nampak? Dua. So this is, I can either arrange macam ni ke tak kisahlah. Okay. Adakah keliru kalau cikgu tulis X dalam satu ni? Okay kan, faham kan? Okay. Okay. So yang ini ialah X plus 2y. And this is in one bracket here. Okay. Plus 3x. So I have here 1x, 1x, and 1x. Okay. Alright. Yang ni pula is minus. So kalau minus, maknanya cikgu kena ambil yang berlorek. Ni. Boleh ya? Then here, minus 3. Cikgu kena ambil yang berlorek juga. So ada berapa satu ni? Kena ada 3 lah. Sini. Okay. So again here, X yang ni, 2Y yang ni 2Y, ni 3X ni 1, 2, 3, minus Y yang hitam, minus 3 yang hitam. Okay. Jadi here dia kata kat sini ialah plus. Plus, maknanya dia nak suruh kita tengok apa hasil dia. Okay, bila kita gabungkan dia. So since this is plus, jadi maknanya straight away you just kata gabung saja.
Okay, you just gabung. Nanti cikgu tunjuk what about kalau sini minus. Okay. Jadi apa kita buat sekarang? You just ambil ni lah X yang ni. Of course X dengan X, all the X here. Kan? Kita akan gabung, betul tak? Gabung. All the X kita gabung sama-sama. Okay. And all the Y pun kita gabung. Ni Y kita letak sama. And all the ones together. Okay. Okay. Maknanya seolah-olah macam cikgu dah buang kurungan tu. Dah bukakan kurungan tu. Okay. And cikgu kumpulkan the sebutan yang serupa. Or another word is that I group all the like terms. Okay. Apa yang cikgu dah buat ialah cikgu group like terms. Okay. Gabungkan atau kumpulkan sebutan serupa. Okay. So this is what I did. Cikgu group all the like terms atau kumpulkan atau gabungkan sebutan serupa. Okay. So you can see here that when I say like term means that macam ni kalau yang X dengan X, Y dengan geng dengan Y. Ni geng dengan satu. Okay. Faham ni? Okay. Now kita nak cari hasil dia. Okay. As I say that bila kita buat soalan ni, kita kena guna konsep yang ni. Okay. So let's have a look at X. Now X ni dia tak ada black, all white. Jadi kita macam seolah-olah kita just ambil X yang ni. Okay. It's like as you ambil X ni dengan 3X ni, you just gabung je. X plus 3X. Macam tu. Kan? So you get here 4X. Anak murid semua, anak cikgu-cikgu sayang semua, nampak cikgu buat tanda sama ke bawah ni, equal ke bawah. Kamu tolong buat ke bawah juga ya sayang. Ikut macam ni. Okay. Now, jom kita tengok yang ni pula. Okay. Kan cikgu dah kata kalau kita ada satu, kita ada white, apa ni? Dot dengan black dot. So kita pairkan dia, kita pasangkan dia. So in this case cikgu purposely letak dia apa sebelah to show that yang ini dengan ni kan, bila kita pair, you see when you pair actually you dapat apa tau, you dapat kosong sebenarnya. Faham tak? You dapat kosong because this is 1 and this minus 1. So 1 minus 1 0. 1 minus 1 0. Nampak? So tinggallah minus 1 kat sini. Macam tu. So macam ni kan? Sebab kita dah ni jadi dia apa? Dia dah jadi kosong. So I have to take out. Bawa keluar. Sebab dia dah kosong. Okay. Tinggal apa sini? Y. Okay, so how do you want to show in your working? Dia punya working macam ni. This is 2y, 2y. So this is minus y. So 2y minus y. Macam ni. Sebab yang ni jangan lupa letak apa tak. Kita tak tolak. So kita kena letak tambah sebab benda tambah ni dia maksud macam dan. Okay, dan. I have x plus 2y dan I have 3x minus 1 minus 3. Macam tu ada.
So I put plus here. Okay. Alright. So ni lah dia 2y tolak y tinggal y. Ni tinggal y. Tinggal y ni. Okay. Lepas tu yang ni dia tak ada the white dot kan, tak ada white. So kita tak boleh nak pair. Kita tak boleh nak macam neutralizekan dia. Kita tak boleh pair. Jadi kita tulis jawapan dia. So maknanya sini memang minus 3 lah. So minus 3. Macam tu. So jawapan untuk yang ini ialah minus 3. Okay. Dapat jawapan apa sayang? Cikgu nak kamu tengok sini. Cikgu nak tunjuk gunakan ini. Okay. So inilah hasil dia. For X. Yang ni. For X. Plus Y yang ni. And minus 3 yang ini. Okay. Jadi cikgu harap kamu faham yang ni. Okay, so let me take this out. This one. Okay. Jadi, okay, now let me show you dia punya steps without using the tiles. Okay. Kamu jangan cakap cikgu, alah cikgu buat apa nak guna tiles. Pening lah cikgu. Now I tell you soalan algebra ni, dia sebenarnya soalan dia asalnya daripada problem solving. You will get questions about problem solving. Yang mana dia kita kena imagine this X, this Y, tahu tak? Kita kena bukan imagine, kita kena modelkan dia. Okay. So back to here, kesimpulan dia. Okay. First step kita ialah nak buang kurungan. Okay, kita nak buang kurungan. Tapi bila buang kurungan, kena make sure kata apa, ada syarat dia. Syarat dia. Dia ada bersyarat. Okay, so this will be our first step. Buang kurungan. Lepas tu, groupkan all the like terms. And then you simplify. Okay, so lepas tu you simplify. Simplify. Bahasa Melayu, permudahkan. Okay. So let's do the first one. Buang kurungan. Okay. Here, dia sebab dia kat depan lah. And kat depan ni dia tak ada negatif. So kita boleh just buang je. Okay. So depan ni boleh. Tanpa syarat. Because of here plus tu tak ada apa. Okay, yang ni plus. Again, plus. So kalau dia plus, meaning you can just get rid of the kurungan. Okay, but remember to write this one plus. Tulis yang ni. Lepas tu just tulis je semula. Tanpa kurungan. Okay, untuk case tambah. Okay. Lepas tu, next step buat apa? Group all the like terms. Okay. So yang ni X dengan 3X. So X plus 3X. Okay. 2Y dengan Y. So plus 2Y yang ikut ni. Minus Y. And then minus 3. So dia yang ni tadi kita buat ni lah. Okay. Lepas tu simplify. Okay. Then next step kita simplify. So this one for X plus Y minus 3. Okay. First step buang kurungan tapi ada syarat. Second step groupkan dia. The third step is simplify. Okay, you don't straight away simplify. Okay. Now from here, cikgu nak ambil soalan yang sama. But then, cikgu ubah. Okay. Here becomes minus. Okay, this one is minus. Okay. Now I'm going to do again the tiles.
Bukan do, I'm going to put the tiles here again. Yes. Plus 2y. You tengok proses cikgu buat lah. Okay. Minus. Okay, minus lah. Okay, dia macam ni. Kalau tanpa ni, this one is white color, the 3x here. It's x. Okay. But because of the minus here, kita flip, F-L-I-P. Kita, apa flip bahasa Melayu? Kita pusingkan dia. Okay, you flip. Instead of dia positive, dia become negative. So you flip dia. Macam ni. Okay. So I have to macam ni lah. Okay, so I have here minus ni. Dia dah melekat kat tangan cikgu dah. Okay, so that is the minus 3x. Faham eh? Because right now I'm in the process of buang kurungan. Ada syarat. Here syarat dia kalau negatif, you kena flip. Okay, so 3x tadi ni dia positif kan? Sebab dia nak buat kurungan, sebab ada negatif sini, you flip. So daripada 3x becomes minus 3x. And then here minus y. So the minus y is supposed to be like that. But because of the negative, you flip. Jadi putih macam ni. Okay. Okay. And this minus 3, dia sepatutnya macam ni kan, minus 3 kan? Right? Minus 3 kan? But because of ni, you flipkan dia. So become all white. Ya, ada 3. So become semua putih. Okay. Boleh? Okay. Jadi tadi proses buang kurungan dah buat dah. Okay. Proses dah buat. Disebabkan dia minus, so dia punya syarat ialah you flip. Okay. Jadi, okay. So what do you see here? Ni yang tadi punya. Okay, now what do you see here? What do you get? For, okay, kita sekarang nak group kan? Kita nak groupkan dia. All the x kita nak groupkan dia. So I'm moving all this y over here. And I'm taking this one here. Okay. Sebenarnya in my class, last 3 years when I teach my form 1, memang cikgu buat ni untuk pelajar. So dia orang gunting lah dia orang punya tile sendiri kan. Cikgu ada template. So dia ni. So yang y ni dengan y ni kali yang sini. Kan. Tinggal. And this is 3. So here I have x. X. Kan. Yang ni minus 3y. Okay. Yang ni. Ni tadi kan asal dia kan 2y kan. So 2y. Okay. So yang ini memang you kena tulis plus lah. Okay. And then tadi ni yang negative y tadi ni dengan yang ni akan dah flip kan. So this is the one y. Plus y. And here becomes plus 3. Okay. So ni cikgu dah groupkan everything. So it become okay. Ni. Tengok ini sekejap. Ni. Cikgu kena letak dia sebelah menyebelah lah. Betul tak? Berpasangan. Untuk x. Allah. Okay, so yang ni berpasangan. Okay, so sekarang kita buat yang ni ha. Kita pairkan yang ini. So this one become apa? 0. So bila dia jadi, tak nampak. Sekejap. Okay, yang ni ha ni, dia jadi 0. Okay, so maknanya tak ada lah, habis lah. Habis lah. Kita buat keluar.
So bila jadi 0 kita dah buat keluar dia. Okay, apa yang tinggal? We have here yang warna hitam, X ada cikgu lupa tulis sini 3, ni 3X, sorry, bukan Y. Okay, so tinggal berapa yang hitam? 2, and is hitam, so negatif 2X. Okay, Y pula. Mamam, sekejap, 30 minutes. Okay, Y pula. So ketiga-tiga yang putih, so yang ni lah dia. Kan Y kita ada tiga-tiga putih. So it's just like kita ambil 2Y dengan Y ni kita tambahkan, so dapat plus 3Y. And then yang ni, yang the ones here, tiles yang size 1 ni, the size 1 tiles is positive kan, so 3. Macam tu. So that is the process that's going on. So you are left with negative 2X. Okay, you are left with negative 2X, ni dia. Okay. 3Y ini and positif 3 yang ini. Okay, yang tadi tu sebab kita dah pair, kita bawa keluar daripada ni. Dah pair tu maknanya dia dah kahwin. Sudah kahwin, okay, pergi duduk rumah sendiri. Macam tu lah contohnya. Okay, now without the tiles macam ni nak buat. Okay, so you go like this. Okay, sebab kurungan ni kan, sebab apa pun kita kena buang kurungan first step. Betul, so yang ni kita boleh buang sebab dia tak ada apa, bukan negatif sini, so boleh ni, so dia akan jadi X plus 2Y. Okay, dah tak ada kurungan lah. Tak ada kurungan, okay. Yang ni ni. So ini tadi ni, dia positif. So kalau kita flipkan dia. Jadi kalau kamu ingat cikgu ajar kamu hukum apa tu? Pertama hukum tu, lupa dah. Yang ne, pone apa semua tu kan? Okay. So ni negatif, positif. So negatif, positif. Negatif 3X. Negatif dengan negatif become positif Y. Negatif dengan negatif become positif 3. Okay. Lepas tu buat apa? You group all the like terms. So you have here X dengan X. So X, now yang 3X ni is negative, so kita follow. Kita ikut yang sama. Okay. 2Y pula. Dengan Y ni. Okay. And then plus 3. Lepas tu yang ni. Yang ni kan. Kalau kata macam ni nombor kecil, so orang kata boleh lagi lah untuk nak apa, sekejap. Cik punya kalkulator masih dalam mode Photomax kan. Mana kalkulator? Okay. So cikgu suggest supaya you tak silap. Okay. You ambil perkali yang kat depan ni. Okay, so ini 1. So you tekan 1. Okay. Kemudian ambil yang perkali yang dekat depan ni. Minus 3. Hanya buat untuk terms yang sama, okay. Sebutan yang serupa. The like term. So 1 tolak 3. Tolak 3. Macam tu. Bukannya cikgu macam kata, alah cikgu nanti apa, kita nak try tanpa kalkulator. Ya, I know. Tanpa kalkulator. Tapi kamu ni sebab bukannya buat math selalu. Jadi kadang-kadang soalan macam ni pun you boleh salah. Okay, you boleh bagi jawapan 2. You nampak 1 dengan 3, you dah biasa kat sekolah rendah. You nampak obviously tolak, and ada 1, ada 3. It will come into your mind, the answer is 2. But you tak realise bahawa 1 ni sikit, 3 ni, 1 ni macam kita ada RM1. Yang 3 negatif ni kita ada hutang RM3. So memang tinggal 2, tapi 2 apa? 2 ada duit ke atau you masih lagi berhutang? That's why cikgu nak nasihat kamu, gunalah kalkulator, okay? Kalau cikgu tak terus kamu, kasi you tak banyak latihan. So you dapat jawapan negatif 2, nampak?
Only take the per kali. Tapi elok kalau kata you mahir baguslah, kalau tidak asyik-asyik calculator. Asyik-asyik calculator. Kan? Kereta ambil bateri pada muka. So ni minus 2x. Jangan lupa 3x pula. Yang ni pula. Ni janganlah pergi guna calculator kan. 2 tambah 1 ni. Cikgu screw kamu nanti. Plus 3. So sama lah. Boleh? Alright. So cikgu dah tunjuk kamu kalau soalan plus dengan soalan minus. Jadi kalau macam soalan macam ni, kan, dia ada 3 kurungan. 1, 2, 3. Jadi yang ini kita boleh buka sesuka hati kita. Tapi yang ni you kena buat yang negatif positif tu. Jangan just buka saja, salah. Alright, now ni ada macam ni kan kita nampak variable dia, pemboleh dia satu je, x, y kan. Tapi sini dia mn. Lepas tu ni mn. Macam mana gaya tu? Okey je. So dia macam ni je. Kalau kata mn. So I will have another tiles yang mana dia punya yang ni is not 1 lah. Because dia dah tulis sini m. So m ni can be 1, but in this case when you say m tu you don't know apa dia. So cikgu gunakan sticky note yang besar sikit lah. So m and n. So bila didarab dia akan dapat m darab n. So dapat mn. Itu dia mn. So this mn ni ada 12. Maknanya benda ni cikgu ada 12 keping. Untuk yang 4P macam mana? 4P macam mana? Siapa macam rasa macam nak bagi idea 4P tu macam mana? I need your response. 4P. Dia ada for me dia ada 2 kemungkinan. Siapa nak macam bagi pendapat kalau 4P tu kita boleh buat macam mana? Anybody? Tak best kalau cikgu bagi jawapan dia tak best. Dia macam nanti kamu tak macam apa berfikir tau. Kamu macam terima cikgu je kan. Kamu nak try. Kalau cikgu dah tunjuk MN dah. Kalau 4P, siapa nak cuba? Cubalah. Yes. Salah pun tak apa. Salah tak apa sayang. Cubalah. Tak payah. Tak ada siapa nak cuba. Dia cikgu panggil nama lah. Farhad. Kamu rasa macam mana? Ya, Farhad. Siapa lagi sini? Steven nak tengok. Lagi kamu ni on je, lepas tu kamu pergi tempat lain. Pergi tengok TV, pergi makan. Steven ada tak Steven? Steven, are you here? I want to know whether can you suggest for the 4P ni how will the dimension for the tiles? Apa dimension? Apakah
tiles yang macam mana yang kita boleh bentukkan untuk 4P? Ini idea? Steven? Okey lah. Kawan dengan kamu. Okey, macam ni. Dia mungkin ada dua situasi. Pertama, okey, kita mungkin 4P ni. Okay, it can be like this tau. This is 1 and this is P. Okay. Oh, okay, yes. Ikram. Okay, kalau nak cuba kat mana tadi? Siapa tadi? Haryati Sat. Siapa tadi ni? Siapa tadi? Siapa tadi kita nak cuba tadi? Taufik. Minta maaf. Okay, Taufik. Cikgu nak cikgu ambil kamu. Taufik, okay. Sekejap. Taufik. Haryati. Okay. So, cuba kamu ni. Okay, cikgu. Pintu screen. Kamu guna handphone ke ataupun laptop? Kamu nak lukis ke macam cikgu buat tadi? Okey, kalau handphone itu Hidayah. Cikgu nak tanya ni. Yang ni tadi Haryati kan? Macam mana kamu nak tunjuk 4P tu? Kalau kamu nak cakap pun boleh atau kamu nak lukis, letak handphone tu tunjukkan lukisan kamu pun tak apa. Cepat last ni. Anak cikgu dah lapar dah. Ya, Taufik. Maybe I should unmute him. Cikgu tak boleh unmute kamu. Yes. Cikgu. Okay. Ya, Taufik. 4P tu tolak dengan 7. 4P tolak dengan 7P. Tak, cikgu bukannya nak tanya, nak pemudahkan, nak selesaikan. My question is that, macam mana 4P ni kita nak wakilkan dalam bentuk tiles tu, dalam bentuk jubin. So that was my question. Okay, so kalau untuk MN, cikgu boleh tulis panjang dia M, lebar dia N. And kalau dia ada 12 MN, maknanya cikgu ada 12 jubin yang saiz dia MN. So kalau untuk 4P ni macam mana? Okay, cikgu ni sebab cikgu jawab Okay, cikgu jawab boleh? Okay, so dia macam ni. Situasi pertama, it can be like this. Lebar dia 1, panjang dia 4. And kalau, 4 pula. P. So P darab 1, so luas dia P. So kita ada 4P, maknanya kita ada 4 keping benda ni. So you have P here, you have P here, you have P here. So 4. Okay. Atau, instead of 4 keping, you can just, okay. 1, 2, 3, 4. Okay, and then darab dengan P. So, let me use. So, this is 4. This one kita tahu apa. Yang ni tak tahu apa. Tadi kebetulan cikgu buat P ni 4 kotak. Don't see as 4 kotak untuk bila cikgu tulis P. It's just any size. Okay. So 4 darab P. So dalam ni luas dia lah 4P. So dia ada this two situasi. Macam tu. Jadi dalam tak kisahlah sebenarnya. Cik, kamu nak guna yang ni pun boleh. Kamu nak gunakan yang ni pun boleh. Alright. Okay.
Okey, jadi kalau kita tengok sini, apa dia buat? Okey, 12 mn tolak 4p dia tulis balik. Yang ni pun dia tulis balik, nampak? Okey, dia buka, dia buang je kurungan tu. Tapi tiba yang ni ni, kan? Dia kena flip lah. Dia kena ikut lah negatif, positif, negatif 10. Negatif, positif, negatif P. Negatif, negatif, positif 2. So yang dia dah buat ni ialah dia dah buka kurungan. Tapi ada syarat. Especially for this one. Dia macam kita apa PKP ni lah kan. Nak keluar rumah ada syarat. Seorang je boleh keluar. Lepas tu next step kita ni groupkan like term. So kalau tengok sini nampak MN dengan MN ni dia sama. Kan sebab nampak MN ni dia sama. So all the blues kita gather kat dia sama-sama. Okay. Dan yang all the P's minus 4P plus 7P minus P put together. Dan ni 7P dan plus 6 dengan plus 2 put together. Lepas tu yang ni cari 12 tolak 10. Kalau 12 tolak 10 kamu guna kalkulator memang sajalah. Okay, yang ni mungkin kena, kalau kamu tak nampak lah, so gunalah kalkulator. Minus 4 plus 7. So you akan dapat minus 4 plus 7 minus 1. Okay, yang ni cikgu boleh guna kalkulator. Kita tengok sini, kita akan dapat. Okay, so ambil minus 4. Ambil dia punya perkali je, minus 4 plus 7 minus 1. Okay, minus 1. Kalau dia tak ada nombor sini, maknanya dia 1. Dapat dia 2. Okay, so lebih selamat sikit. Anda campur 2, 8. Okay, so kita hari ni dah habis dah bincangkan macam mana kita nak buat jika kita ada operasi tambah dan tolak untuk ungkapan algebra. Jadi kesimpulan dia ialah kita ingat konsep yang cikgu ajar kamu tu. Mana cikgu punya buku ni? Oh, tu dia. Tak bawa je. Masa kita nak buat ni, this konsep ni kena ada dalam punya mind lah. Tapi cikgu dah ringkaskan guna kalkulator. Betul tak? So tak payahlah kamu nak ni, tapi the concept is here. When I use the tiles ni, so this is the concept I'm using. When you pair, means you kosong. Bila you kosong means you take out from the situasi kat sini. Okay. And so kesimpulan dia ialah first step, ingat buang kurungan dengan ada syarat. Second step, groupkan dia. And then simplify. Okay. So to end my lesson today, Alhamdulillah. Jadi cikgu nak kamu buat latihan. Okay, since it's going to be a long weekend, alright. Jadi cikgu nak minta you buat all the questions here dalam buku latihan. Be careful on this one. Sebab dia ada fractions. Jadi boleh juga kamu guna kalkulator, macam cikgu guna kalkulator handphone, dia tak ada features yang fractions yang ABC tu kan. So you guna yang tu lah. You tekannya 23 tambah setengah ke apa, tengok. Okay. Satu lagi kan, kalau kata macam yang kata contoh lah, ini FG and then ni tiba-tiba ni GF. Now, are they the same thing? This is FG, this is GF. Adakah dia benda yang sama? This is like, I'm writing this MN. So when I darab, I'll get MN. Tak? What if I write here N and I write here M? So I'll get N darab M, so I get NM. And this MN dengan NM is still the same thing. It's just that satu macam ni, satu lagi panjang macam ni, yang tu je. Kan? Betul tak? MN, sini M, belah tepi sini. Okay, is M. Yang ni N, yang atas ni N. So you get MN. What if kalau cikgu terbalikkan? Macam ni. So maknanya belah sini ni N lah. Kan? Belah sini N.
Yang sini M. So I'll get NM. But it's the same size of tiles. It's the same shape, same area. Okay. Okay, so cikgu nak minta kamu buat semua soalan ni. As your homework. Okay. And then you can do your own reading yang untuk yang ni bahagi. Okay. So untuk yang bahagi, cikgu tak boleh guna tiles. In bahagi and darab, I cannot use tiles. Bagi dia tunjuk tiles lah. Okay, boleh lah, boleh. Certain questions je boleh. Kita ada certain questions je yang boleh. Okay. So, okay, jumpa kamu semua minggu depan. Cikgu akan cuba bagi quizzes. Okay, quizzes. Melalui melalui Google Classroom. Cikgu tak buat live. Okay, so it's like sebagai assignment. Okay, sebagai assignment. Tengoklah kalau cikgu nak setting time ke apa, cikgu akan beritahu dalam Google Classroom. Okay. Okay, ada soalan nak tanya sebelum kita sign off? Syasha dah ambil kehadiran lah. Ada soalan? Okey, kalau tak ada, cikgu ingat hari ni kan biasa kalau cikgu masuk kelas, kamu akan kata selamat pagi cikgu ke assalamualaikum kan, ramai-ramai kan. So, ni cikgu nak lah kamu sebut ramai-ramai. Terima kasih cikgu. Boleh tak sama-sama? Jom. Tak mau? Okay, 1, 2, 3. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih. Okay. Tu boleh live. Siapa cakap terima kasih boleh leave. Boleh leave the group. Lagi siapa nak cakap terima kasih? Terima kasih cikgu untuk pelajaran hari ini. Okey, sama-sama. Ada lagi 3 orang. Bye Danish, cikgu rindu kamu. Danish kena leave meeting. Danish kata cikgu tak boleh nak macam kunci bilik ni. Danish ada dekat laptop ke tidak ni? Danish? Kalau kamu tak keluar cikgu tak boleh ni. Tak apa cikgu off recording saat.